Okey, so kita start balik ah. Boleh? Okey so sebelum ni kita dah belajar LU decomposition, kita dah belajar pasal Gaussian elimination, tapi kedua-dua metod berkenaan adalah direct method. Okey. Direct method. Okey. LU decomposition dan apa? Gaussian elimination tu. Gaussian elimination. Okay, kedua-dua ni adalah untuk n darab n matrix. Okay. And dia mestilah linear. Okay. And then kita ada sistem yang bukan linear. Kalau linear dan non-linear. Okay. Ada bahagi dua lah. Okay, non-linear dan linear. And then untuk linear ni kita ada dua, satu n darab n dan satu lagi n darab m. Yang n darab m ni untuk overdetermine lah, overdetermine yang sistem yang you boleh solve, yang you boleh dapatkan jawab solution. Okay, so untuk linear you boleh guna QR factorization. Untuk n darab n, bagi linear, you boleh guna ni lah, LU tadi, LU dengan Gaussian. Boleh ya? Okay, untuk non-linear, you ada n darab n ke, n darab m ke, dua-dua ni you boleh guna Gauss-Newtons. Gauss-Newtons dengan Levenberg-Markov. LM. Okay? LM, dua-dua. Untuk non-linear. Dia tak kisah. Because Gauss-Newtons boleh work untuk linear juga. Because non-linear dengan linear pun sebahagian daripada non-linear lah. So Gauss-Newtons ni lagi powerful lah. Gauss-Newtons dan Levenberg-Markov lagi powerful. Dia boleh work untuk linear. Dia boleh work untuk non-linear. Dia boleh work untuk overdetermine, dia boleh work untuk square matrix. Okay? Faham Boleh setakat tu? Okay, and then kita ada QR. Kita start dengan QR factorization dulu. So QR factorization dia based on the Gram-Schmidt process lah. Gram-Schmidt process ni saya expect you all dah belajar dulu. Masa degree kan, linear algebra dah belajar. Okay. And then contoh example, find the QR factorization of A. So yang ni overdetermine lah. You tengok matrix dia 3 darab 2 kan. So 3 darab 2, it is not a square matrix. So kalau you nak solve kan, mestilah you guna methods yang untuk overdetermine. Dah tak boleh lah guna LU decomposition ataupun Gauss elimination, tak boleh. Ni overdetermine. Okay, and then dia cakap use the Gram-Schmidt process to find this basis ni, autonomial basis. Okay, which is the autonomial basis bagi span A. Yang ni untuk Gram-Schmidt, saya rasa you all dah belajar. Kalau you all belum belajar Gram-Schmidt ataupun lupa, you boleh tengok dalam YouTube. YouTube banyak cara untuk dapatkan Gram-Schmidt process. Gram-Schmidt process pun tak susah sebenarnya. Dia based on this formula. So this is the formula for the Gram-Schmidt. Just follow je formula ni. Okay? Kat internet pun banyak. Dia adalah untuk mendapatkan autonomial basis ataupun orthogonal basis. Okay? Untuk orthonormal basis, bila you dapat orthogonal vector, you boleh terus guna formula ni. You bahagi dengan absolute value of V1, you akan dapat orthonormal. Orthonormal ni yang vektor unit dia satu lah. Mula-mula dapat orthogonal vector dulu and then dapatkan orthonormal. Okay? Nanti boleh baca lah.
Okay, and then so ini adalah autonomial basis. Autonomial basis Q. Okay, ini 110, 223. So Q adalah this one. 1 over square root of 2, 1 over square root of 2, 0, 0, 0, 1. Okay. And then kita kata kalaulah dia, since U has autonomial column, QT darab dengan Q is equal to I. Ini adalah untuk yang mempunyai autonomial column sahaja. Okay? Kalau untuk autonomial basis sahaja. Kalau biasanya you ada Q inverse darab dengan Q is equal to I. Betul tak? Tapi kalau yang ada autonomial column, Q inverse mestilah sama dengan Q transpose. So ni adalah key dia lah. So ini yang kita nak guna untuk QR factorization. Maklumat ni. Okay? And then R. So kita ada A is equal to QR. So kalaulah you ada A, okay, kalaulah you ada AX equal to B, A you adalah QR, okay, A adalah QR, QRX is equal to B, kan? And then you transfer Q tu ke kanan, RX is equal to Q inverse B, kan? Q inverse B, tapi Q inverse sama dengan Q transpose untuk autonomial, kan? So Q transpose darab dengan B. Okay? So daripada sini X U X U sama dengan, U punya X ialah R sekejap ya, R inverse Q transpose A, kan? R inverse Q transpose A. Sekejap ya. Rx is equal to Q inverse B, Q transpose B is equal to Rx. So X must be R inverse Q transpose A lah. Sebetul lah ni ya. And then daripada sini apa? R is equal to dia tak melibatkan Q. Dalam kes ni dia tak melibatkan X lagi. So dia daripada QR is equal to A, dia bawa Q ni ke depan. So ke kanan. So R dia ialah Q transpose A. Okay, so R ialah Q transpose A, which is sama dengan Q inverse A darab dengan A. Sebab Q transpose sama dengan Q inverse. Tapi at last dia akan jadi macam ni.
Ini persamaan akhir dia. Okay, untuk carikan X, R inverse Q transpose darab dengan A. Okay. Okay, example 2. Find the QR factorization of A. Okay. Dan find the least square solution of the linear system. Given by, yang ni lah. Okay, so sistem yang you ada 1, negatif 1, 3, 2, negatif 2, 4. Sebelah kanan dia 4, 1, 3. Find the QR factorization and then find the least square solution. Least square solution ni merujuk kepada X lah. X. Okay. So, kat mana saya buatnya? Sekejap. I think should be somewhere here. Okay. So, betul soalan ni kan. 1, negatif 1, 3, 2, negatif 2, 4. Yang B dia 4, 1, 3. Okay. 4, 1, 3. Empat, 1, 3. Okay, betul. Okay, so kita guna command ni, QR decomposition, bagi matrix A you. A sama dengan M lah. A dengan M sama. Okay. Decomposition. So, untuk command ni, dia akan menghasilkan dua matrix. Satu ialah Q transpose dan satu lagi ialah R. Okay. So, you akan dapat Q transpose dengan R. Okay. So, dalam kes ni, bila you tekan saja, you run saja matematika you akan dapat satu matrix bagi Q transpose, QT ni Q transpose dan satu lagi ialah R. So, Q transpose dapat ni. Okay. So, matrix ni ialah 2/3 lah. 2/3. 2/3 matrix. Okay. Untuk R, it is 2/2. So, kenapa yang penting sangat untuk you cari, kenapa penting sangat this QR factorization ni? Untuk you tahu yang QT mestilah sama dengan Q inverse. Sebab, macam mana you nak cari Q inverse? Bagi satu matrix yang bukan square matrix, ada tak inverse bagi satu matrix yang you pernah belajar dulu, linear algebra, ada tak kata yang overdetermined matrix ataupun matrix yang bukannya square matrix ada inverse? Pernah tak? Tak pernah kan? Yang you belajar, inverse cuma wujud bagi sesetengah matrix yang merupakan square matrix. Betul tak? Betul tak I cakap? Betul. Kan? So, kalaulah matrix dia adalah bukannya square matrix, you tak boleh nak cari Q inverse. Dalam mathematics yang ni, Q inverse ni cuma wujud untuk pseudo inverse sahaja. Bukannya inverse betul. Okay? Pseudo inverse. You boleh dapatkan pseudo inverse kalau guna matematika lah. Okay, tapi kita tak nak cakap pasal pseudo inverse sekarang ni. Kita nak make sure yang Q inverse ni sama dengan Q transpose lah. Kalau dia adalah orthonormal basis dan tak ada masalah. Bahawa dia adalah QT mestilah sama dengan Q inverse. Okay, tak ada masalah. Tapi untuk R tak ada masalah. R inverse tak ada masalah untuk you cari. Kan? Sebab dia adalah matrix yang square. 2/2. Okay? Kalau you tengok yang ni, RU 2/2. Ini Q transpose yang 2/3. Kalau Q transpose 2/3, maksudnya Q sahaja adalah 3/2 lah. 3/2. Kan? Kalau Q sahaja, ni, so nampak kat QU tadi, dia cari memang 3/2.
Bila you Q transposekan dia, you transposekan matrix ni, you akan dapat 2/3 lah. Kan? Yang Q saja ialah 3/2. Okay, so betul lah jawapan you ni. Q transpose U ni. And then apa? X U, macam I tulis tadi, inverse R darab dengan Q transpose darab dengan B. Okay, ni yang equation yang I tulis ni. X adalah R inverse darab Q transpose. Sorry, ni bukan darab A ya, darab B. R inverse darab Q transpose darab B. Inverse R, Q transpose darab B lah. So boleh dapat lah inverse R apa? Inverse R dah ada, darab dengan Q. Q transpose darab dengan B. So that is your X. Okay ya? So itu adalah XU. So dapat matrix X. XU, kalau you tengok ni, inverse R 2/2. 2/2 darab dengan 2/3 darab dengan 3/1. So at last dia dapat 2/1 lah. Okay, so solution bagi X ialah 2/1 matrix. Boleh ya? And then ni adalah satu lagi cara lah untuk kalaulah you tak nak guna command ni, QR decomposition ni, you boleh cari orthogonal punya matrix lah. Okay, so dia punya command ialah you transposekan orthogonalize bagi transpose bagi matrix A. So dia akan dapat matrix ni. Okay, so dia akan dapat matrix Q ni. Ini adalah matrix Q. So kalau you tengok, ini adalah matrix 3/2 kan. Kalau you nak dapatkan Q transpose, you kena transpose matrix ni lah. So Q ni command dia. Q adalah transpose. You nak guna, this is actually from the Gram-Schmidt process lah. Tapi dia simplified. Transpose, orthogonalize, transpose bagi M. Ni akan dapat Q. Okay? Kalau you tak guna command yang kat atas ni. Yang kalau guna command yang ni, straight away you akan dapat Q transpose ni. Ni Q transpose dia. Boleh ya? First matrix akan dapat Q transpose. Kalau you nak guna cara lain, you nak gunakan Q daripada command yang ni daripada Gram-Schmidt, okay, you akan dapat the same matrix lah, tapi Q lah. Kalau you nak dapatkan Q transpose, you kena transposekan matrix ni. Okay, so untuk R ialah transpose bagi Q darab dengan M. Okay, transpose matrix Q darab dengan M. Untuk X pula, you inversekan R. R U adalah 2/2 matrix kan? Macam mana? Betul lah 2/2. Yang ni kosong. Inverse R 2/2 darab dengan transpose Q darab dengan B. So jawapan dia sepatutnya sama. 0.17. Betul lah sama. 0.17, 0.501754. Okay? 0.501754. Boleh ya? Boleh tak? Ada tak yang tak faham? Rasa you balik ni you kena baca pasal Gram-Schmidt process sahaja. Yang lain-lain tu tak ada masalah. Saya tak nak ajar you Gram-Schmidt process sebab you dah pernah belajar dulu. Okay? So saya share kejap lagi ingatkan saya lah untuk share. Kalau you nak share sekarang pun boleh juga kot. Sekejapnya. Apa ya? WhatsApp lah. WhatsApp lah. Saya nak share through WhatsApp. SMQ.
So QR. This is matrix. Okay, and then kita pergi pada matrix method baru iaitu Gauss-Newton and Leavenworth-Marquardt. Ni pun tak ada yang susah lah. Dia cuma based on this iteration lah. Iteration dia untuk Gauss-Newton method xk plus 1 equal to xk minus jk inverse darab dengan fk. Okay. And then Leavenworth-Marquardt dia adalah actually from the Gauss-Newton lah. Dia punya beza adalah kat sini. Ni saja beza dia. JK transpose darab JK plus lambda KI inversekan semua ni darab dengan JK transpose darab dengan FK. Okay, so ni adalah Leavenworth-Marquardt lah. So lambda ni you boleh ambil kosong saja. Small value lah, tak kisahlah, dia akan converge jugalah, tak ada masalah. As long as dia kurang daripada 1, saya rasa tak ada masalah. You nak pilih apa-apa lambda pun. Okay, you pilih kosong pun tak ada masalah. Patutnya converge. So convergence dia adalah confirm sekiranya f of x which is fi adalah minimal. Okay. And m ialah number of equations lah. Number of equations. Kalau kita ada matrix m darab n, m ni adalah number of equations kita. Okay. M darab n, ya, m. M adalah number of equations. So itu adalah Leavenworth-Marquardt dengan Gauss-Newton lah. Dan saya ada buat sendiri programming untuk solve Gauss-Newton. Saya tak tahu dalam matematika dia ada yang built-in ke tak. Saya tak jumpa. Yang ni I think you boleh tengok lah YouTube. You kena jaga yang space dia ni. Kalau ada space, you hilangkan space dulu lah. Ni I think nanti balik rumah nanti you boleh tengok. Ni cara untuk kira Gauss diguna untuk secara manual punya. Okay, cara untuk you kira Jacobian semua tu lah. Yang J tadi adalah Jacobian Jacobian bagi matrix. Okay. Okay, and then you ada equations. Fu adalah 4x kuasa 2 tolak y kuasa 3 tambah 28. G adalah 3x kuasa 3 tambah 4y kuasa 2 tolak 145. So nampak tak kat sini U tak ada sistem yang linear tau. Ini x kuasa 2, ini x kuasa 3. Yang ni y kuasa 3, ni y kuasa 2. Dia bukannya x, y saja yang linear yang senang you nak solve tu, bukan. Ini adalah sistem yang non-linear. So nak tak nak you kena guna Gaussian elimination lah ni ya. Boleh tak ni? Faham tak? Dia punya key dia kat sini. Key dia ialah non-linear. Okay? And then you ada F. So saya define F1 adalah this equation here. Dan G1 ialah 3x kuasa 3 ni, yang kedua ni. Okay, and then jadikan F. Okay. F ialah F1, G1. And then Jacobian. Jacobian matrix ialah you differentiate F1 terhadap X. Okay. F1 terhadap Y, G1 terhadap X, G1 terhadap Y. So, I think you boleh tengok YouTube. Dia ada explain berkenaan dengan Jacobian ni. So, ini kalau you ada sampai berapa equation pun, dia punya key masih lagi sama. You differentiate F terhadap X, you differentiate F terhadap Y, you differentiate F terhadap Z misalnya.
Kan, kalau ada banyak lagi equations. And then yang kedua pun sama. You differentiate G terhadap X, you differentiate G terhadap Y. Kan? Kalau you ada lagi FG, H pula. You differentiate H terhadap X, you differentiate H terhadap Y. Dan seterusnya lah. So that is your Jacobian. And then kalau you perasan, you ada Jacobian inverse. Betul tak? Jacobian inverse. Ini nampak macam inverse kan? Tapi you punya matrix, you punya Jacobian tidak semestinya square matrix. Macam saya cakap tadi. Kan? So kalau dia square matrix sahaja, dia akan ambil inverse. Kalau dia bukannya square matrix, dia kena hidup inverse. You nak calculate agak susah lah. Tapi matematika boleh buat. Command dia ialah hidup inverse. Okay, so saya guna Jacobian I sebagai hidup inverse bagi Jacobian. Boleh? So that is the inverse lah. J to the power of negative 1 tadi. Nampak macam J to the power of negative 1. Nak cari J inverse, tak boleh. That is actually hidup inverse bagi Jacobian. Sebab dia tak semestinya N darab N. Okay, dalam kes ni memanglah 2 darab 2. Tapi soalannya mungkin dia adalah overdetermined. Boleh tak? Boleh faham tak apa yang saya nak cakap ni? Susah. Boleh tak ni? Nampak macam okey tak? Sisi okey? Sisi lain. Saya dah pergi mana ni? Fatin okey tak? Tak ada ke? Awak pergi mana? Dok, doktor, suara doktor tak kuat sangat. Ni sekarang kuat? Dah. So yang tadi yang daripada awal tak kuat? Baru je. Okay. So Jacobian matrix you tak semestinya square matrix kan? Betul tak? Yang dalam kes kita memanglah square matrix. You ada F dengan G. Lepas tu you ada variable X dengan Y. Memang square matrix. Tapi tak semestinya. Kalau dia adalah overdetermined, you akan ada let's say macam satu lagi equation macam H misalnya. Betul tak? Untuk selesaikan ni. So dia tak akan jadi matrix yang square. Kan? So Jacobian you tak semestinya square matrix. Jadi dalam equation ni yang J inverse ni tidak semestinya inverse yang you biasa tengok dalam linear algebra ni didefine sebagai pseudo inverse. Okay? So sebab tu saya guna command ni, pseudo inverse Jacobian. Okay? Sebab kan saya cakap Gauss-Newton dengan Allenby-McCord adalah selain untuk non-linear, dia juga untuk boleh guna untuk overdetermined kan, macam QR factorization juga. Okay? So bila you kira tu, you akan dapatlah ini you punya Jacobian. Okay, and then iteration obviously you kena ambil lah X not dia sama dengan berapa kan? X not sama dengan berapa? Betul tak? Okay. So X not saya pilih satu-satu. Matrix dia satu-satu. Okay. And then okay, saya tengok sini ya. So saya buka ni lah. Ni koma yang slide yang sama lah, PDF yang sama, file yang sama. Okay. Okay, so kita ada X not 1, 1, X equal to X not 1, 1, X not 2, 1, ini adalah Y. Okay. So X dia sama dengan 1 lah, Y sama dengan 1. So saya define ini sebab saya nak ambil nombor dia. Nombor yang kita define kat sini. Okay.
And then Jacobian sekiranya X sama dengan 1, Y sama dengan 1 dan F apabila X sama dengan 1 dan Y sama dengan 1. Okay. So Jacobian U adalah in terms of X dengan Y. Nampak? Jacobian U adalah dalam bentuk F dengan Y. So U akan dapat Jacobian ni dalam bentuk number sekiranya U boleh define X tu apa dengan Y tu apa. Sama juga dengan F. FU adalah dalam bentuk X dengan Y. You boleh dapatkan F ni sebagai satu number ataupun matrix yang bernumber sekiranya you boleh define X ni apa dan Y ni apa. Kan? So, bila you dah ada nilai bagi X dengan Y ni, Jacobian dengan F yang pertama you dah boleh define. Okay? And then linear solve, H0 iaitu equation yang pertama, linear solve bagi Jacobian darab dengan F. Linear solve maksudnya you solve Jacobian inverse darab dengan F. Okay, so that is macam mana linear solve ni work. Okay, so linear solve maksudnya ialah Jacobian inverse darab dengan F. Okay, so kalaulah you ada AX sama dengan B, X adalah you linear solve A darab dengan B. Dalam maksud dia, ini adalah A inverse darab dengan B. Okay, sama juga linear solve Jacobian darab dengan F, maksudnya Jacobian inverse darab dengan F. Dalam kes ni, Jacobian inverse you ialah pseudo inverse lah. Okay. And then, ini adalah you punya jawapan lah. X0 U adalah 1, 1. Okay. So, this is the matrix. You dah define dah kat atas ni. 1, 1. Okay. And then, Jacobian, apabila X dengan Y ni adalah 1, ini adalah Jacobian. And this is your F. So, semua dalam bentuk matrix ya. Matrix yang tanpa X dengan Y lah sebab you dah define. And then H0. H0, macam saya cakap kat sini, Jacobian inverse darab dengan F. Okay, Jacobian inverse darab F. You dapat matrix dia. Okay. And then yang ni adalah matrix. Yang ni saya nak tunjuk yang this is X0 adalah this matrix. Tapi kalaulah you nak cari X0, 1, 1 ni, dia akan merujuk kepada first elements, which is 1 lah. First elements, which is 1. Kalau X0 to 1, dia akan jadi second element, which is 2. Okay. So, itu saja. And then baru iteration lah. Iteration dia, I daripada 1 hinggalah 15. Okay. So, X adalah matrix yang tadi, X0 kan? Tapi X yang kedua, kita nak panggil dia lah. Nak panggil dia. Yang X0, yang pertama tadi sama dengan 1 kan? Yang kalau I sama dengan 1, ini akan jadi X0. Betul tak? X0. X0, 1, 1, X0, 2, 1. Which is 1 dengan 1. But matrix X0 kita, our X0 ialah matrix. Matrix 1, 1. So, this is our matrix. Okay. Okay, kalaulah I sama dengan 1, 1 tolak 1 sama dengan 0 lah. So, this is our matrix lah. So, 1, 1. Yang pertama. And then, Xi ialah Xi minus 1 minus Hi minus 1. Hu you define. H ialah Hi yang ni. Hi ialah linear solve Jacobian darab dengan F tadi. Okay. Jacobian inverse darab dengan F. Okay. So, matrix U, matrix X U boleh dapatlah daripada sini lepas dapat iteration. So, yang ni programming code yang saya buat untuk Gauss-Newtons. Untuk Gauss-Newtons. Simple saja, tak ada apa pun, based on the iteration saja. So, untuk setiap I,
you cari I, and then X, and then Jacobian, and then F. Okay, so ni yang I suruh print. So bila print X, Y, okay, yang pertama, untuk I kosong, you tahu X kosong sama dengan kosong kosong. Tapi yang pertama, it is 2.8 dengan 16.19. And then F you pun dah berubah lah. Berubah based on X yang baru dengan Y yang baru. And Jacobian you pun akan berubah juga. Semua akan berubah. And then this part here, it is F kan. F ni penting kita nak tengok dia converge atau tak. Sebab yang you tengok tadi, nak tahu dia converge ke tak, ini. Fi you adalah minimal. So macam mana nak check? You check ni F yang kita print, yang belakang tu. So bila lepas 15, saya print sampai 12. Lepas 12 you nampak dia makin kecil kan? Nampak tak? Yang ni darab 10 kuasa negatif 71, which is sangat kecil lah. Sangat kecil. Tapi this is F1 dengan G1. Untuk yang you punya equation tadi, F of X sama dengan 1/2. Kalau tengok, 1/2 summation Fi of X kuasa 2. Fi kita ialah F1 tambah G1 lah Sebenarnya dalam kod kita patutnya guna F1 dengan F2. Baru you senang nak faham. Tapi kita guna F1 dengan G1. Faham tak ni? Boleh kita guna F1 dengan G1. Sebenarnya lagi senang kalau kita guna F1 dengan F2. So, dalam kes kita, ini F1, yang ni G1. So, you kuasakan 2 F1 tambah dengan kuasa 2 kan F2 kita. Ataupun G1. Okay. So, kuasakan 2. Ni kuasa 2 dah jadi berapa dah. Ni kan pun berapa, memang sangat minimal. So, kita tahu yang kita punya iteration method converge. Kalau dia tak converge, Fu takkan minimal lah. Dia takkan close to 0. Dia takkan close to 0. Boleh So, itu sajalah. Very simple. Okay. Kita punya programming nanti you tengok balik macam mana saya punya looping ni. Simple saja sebenarnya. Tak susah pun. Ni pun saya buat sendiri je. And then kita punya level map markup. Level map markup pun lebih kurang saja. Beza dia ialah yang dia ada lambda tu. Tapi saya buat lambda sama dengan kosong. Okay. So kita ada soalan yang sama. F dengan G yang sama. So kalau you nak mudah faham yang ni F1 dengan yang ni F2 lah. Okay, baru notation dia sama dengan yang sebelum ni. Okay, and then Jacobian transpose sebab you ada ni. Notation dia, kalau you tengok, ini adalah Jacobian transpose, kan? Ini tak ada Jacobian transpose. Ini J inverse saja. So, saya kenalkan satu lagi notation iaitu Jacobian transpose. Jacobian transpose darab dengan J tambah lambda I lepas tu inverse. Lambda somehow saya pilih kosong saja. Tak ada masalah. Lambda should be small untuk dia converge. Okay. So Jacobian transpose. Saya transposekan Jacobian. Okay. I Jacobian transpose darab Jacobian. Okay. Ni saya punya notation notation saja. Ini adalah pseudo inverse bagi Jacobian transpose darab dengan J. Jacobian transpose darab J, lepas tu saya inversekan dia. Okay? Tapi saya tak boleh nak guna inverse biasa sebab dia tak semestinya square matrix. So saya guna perkataan pseudo inverse. Okay? Inverse bagi Jacobian transpose darab dengan J. Okay? And then macam tadi, first iteration kita guna satu-satu. Okay. And then linear solve, Jacobian transpose darab J. And then ni ada beza kan?
Kalau tadi Jacobian Jacobian inverse darab F saja kan? Tapi kita punya iteration kita nampak Jacobian transpose darab dengan J. Okay, Jacobian transpose darab dengan J. Okay, yang ini ada ni. J transpose darab F. Dia beza kat sini dengan Gauss-Newtons. J transpose darab F. Okay. So J transpose darab F, yang bahagian ni J transpose darab J. Okay. Boleh ya? So ini adalah untuk for the whole case lah. Untuk yang Gauss-Newtons tadi, kita ada J inverse saja. J pseudo inverse saja darab F. Simple. Tapi yang baru kita ada J transpose darab J. Lepas tu you inversekan dia. Lepas tu yang ni pula you ada bahagian J transpose darab dengan F. Okay. So dia complicated kat sini sikit lah. Itu beza dia. And then sepatutnya Levenworth Marquardt lagi senang converge lah. Lagi senang converge. Maksudnya lagi cepat converge. Tapi kalau dua-dua fail untuk converge, kalau Gauss-Newtons fail untuk converge, selalunya Levenworth Marquardt akan fail juga. Okay. Okay, and then macam tadi, okay, saya define benda yang sama lah. Kat sini saya define benda yang sama. Okay, linear solve pun sama, cuma kita ada penambahan kat sini. Jacobian transpose darab J, and then Jacobian transpose darab dengan F. Okay, and then saya print I, XI, Jacobian dengan F. Macam tadi juga, F ni mestilah minimal. F dia 1/2 darab dengan F1 kuasa 2 tambah dengan F2 kuasa 2 U mestilah minimal. Okay, so bila you tengok kat sini, ini pun kuasa negatif 34 kan? Ini kuasa negatif 35. Ini kuasa 2 tambah dengan ini kuasa 2. Kan? So, kalau you tengok, saya tak buat. Tapi konsep dia sama. Ini kuasa 2 tambah dengan bahagian ni kuasa 2. Kan? And then you cari dia 1/2. Berapa agak-agak? Kalau dia minimal, macam very small values, then we consider as converge lah. Dia converge. Boleh lah? Ni sama macam ni. I12. I11, 34. 11, 34. 11, 34. Lebih kurang lah. 11 dia pun 34 juga. 34 dengan 35. Levenworth Marquardt 34 dengan 35. Lebih kurang lah. Okay, result dia in terms of error tu lebih kurang. Tapi sepatutnya dalam banyak case, Levenworth Marquardt ni adalah modified version of Gaussian elimination. So kita expect dia lagi converge faster lah. Boleh ah? Boleh faham ni? So next time, okay, kat rumah tolong tengok video berkenaan dengan Grant Smith. Buat latihan macam mana nak cari orthogonal punya matrix. Okay. And then you boleh juga tengok yang YouTube yang I kasih kat ni. Apa? Mana I kasih ya? Tadi ada. Kat Gauss rasanya. Okay, kat Gauss. This one. You ada kan ni? Tu tak ada? Ni ada. This is the YouTube. Ni untuk cari Jacobian, I think. Untuk cari Jacobian.
Boleh Boleh tak? Ada soalan tak ni? You cuba buat dululah. Dia memang dah rasa susah sebab this is not subjek yang senang sangat kan. Sebab macam banyak benda baru. Tapi kena belajar lah, kena teliti. InsyaAllah boleh. Hari ni pun kita buat sendiri juga kan. Awal-awal memang susah. Tapi bila you tengok ni tak adalah susah sangat. Bila start belajar tak ada susah sangat. Boleh ni? Boleh tak Fatihah okey? Okey doktor. Susah ke? Sikit. Tak apa. Macam saya cakap, dua benda je you kena fokus. Brainstorm dengan yang Jacobian tadi, and then you tengok, you study balik I punya code. Code I pun tak adalah susah pun sebab I buat sendiri. Tak susah. Okey doktor. So kita bersurai dulu. Pukul 4 dah. Kita bersurai dulu. Kita akan ada kelas balik lah next week. Boleh kan? Ke semua nak bercuti tak pergi mana-mana kan? Boleh tak? Boleh tak ada kelas? Boleh doktor. Okay Boleh So thank you very much. Kalau ada problem bagi tahulah. Okay? So kita end dululah. Mana nak end?